Semua sehat? Sehat. Suara Alhamdulillah. saya Sihat. sehat Wih, masuklah. Siapa baru masuk tadi? Imam Mikael. Alright. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Semua sehat? Harapnya semua sehat. Diharapkan semua berada dalam keadaan sehat. Jaga SOP. Jangan pergi ke mana-mana. Duduk kat rumah saja kalau tak ada apa-apa. Okey, sebelum kita mula macam biasa kita baca doa lah. Okey, hari ni saya nak Syarizal baca doa. Baca doa hari ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa nshir alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa zidna fahman wa amalan shalihan. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih Terima kasih Syarizal. Baca doa untuk kita semua. Diharapkan apa yang kita belajar hari ini kita dapat sepenuhnya apa yang kita dapat sepenuhnya apa yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, sebelum itu saya nak tunjuk sikit sesuatu pada awak. Sekejap saya share screen. Okey, nampak share screen saya? Nampak. Nampak kan? Okey, macam biasalah sebelum kita mula tu saya mark kerja lah yang dah hantar, yang belum hantar kita tengok. Jadi yang ini 5 orang baru hantar kerja last week. Jadi sila hantar. Tak ada due date kan, saya tak letak due date. Bila awak dah siap, awak hantar. Jadi 6 orang ni cepat siapkan. Okey, ni pun sama. Bab ni yang last week juga. 6 orang ini. Okey, ini kelas 5B. Okey, 5M. Okey, kelas 5M kita tengok. Okey, lagi 4 orang lagi 4 orang belum hantar. Tolak seorang sebab Adila ada masalah lain. Dia cakap dia nak upload pun susah, dia hantar melalui Telegram. Okey, yang lain pun sama, 4 orang lagi tak hantar. Yang ni balik pada balik cuti raya itu. Okey, jadi yang itu settle. Okey, yang ini yang kita nak belajar pada hari ini. Iaitu kita nak belajar menentukan image bagi suatu gabungan transformasi. Itu yang pertama, part yang pertama. Dan seterusnya selepas kita dah tahu image diberi objek, kita buat terbalik pula. Menentukan objek diberi image. Okey. Kedua-dua standard pembelajaran ini akan memberikan awak tahap penguasaan 4 sebab yang ini melibatkan gabungan transformasi. Alright. Jika ada pertanyaan boleh tanya semasa saya buat tu. Okey. Menentukan image diberi objek bagi suatu gabungan transformasi. Okey, sebelum kita mulakan gabungan transformasi ni, kita imbas kembali dahulu buku teks muka surat 149. Kalau translasi ni dia bergerak transformation dia macam mana? Translasi ni dia menyeret saja sama ada ke kiri ataupun ke kanan, ke atas ataupun ke bawah. Itu cara transformasi translasi berlaku. Okey, kita tengok ini transformasi translasi 4-3. Apa maksud 4 ini? Apa maksud 4? 4 unit apa? 4 unit ke Image. kan apa ni?
Kanan. Ke kanan ke kanan. Kalau negatif 4 ke atas ni, dia maksud dia ke kiri. Negatif 3 ni bawah ni apa maksud dia? Ke bawah. Ke bawah Jadi 4 unit ke kanan, 3 unit ke bawah. Jadi kita gerakkan bentuk ini 4 unit ke kanan, 3 unit ke bawah macam ni. Okay, dia bergerak 4 unit ke kanan, 3 unit ke bawah. Itu translasi. Itu translasi Itu translasi. Ejaan mesti betul. Translasi. Okey, itu translasi pantulan. Pantulan dia memantul lah seperti awak tengok. Cermin katakan pada garis X sama dengan 5. Jadi paksi dia X sama dengan 5 di sini. Dan dia memantul di sini, dia akan membentuk sudut 90 darjah. Itu pantulan. Okey, seterusnya putaran. Putar dia macam jam lah. Jam berputar itu sama ada dia ikut arah jam ataupun lawan arah jam. Sekejap saya nak off sound handphone. Alright. Jadi dia putar 90 darjah lawan arah jam. Maksudnya pergerakan dia lawan arah jam macam ini. Dan dia berputar 90 darjah. Okey, itu semua awak dah belajar semasa tingkatan 2. Transformasi isometri. Itu dah belajar semasa tingkatan 2. 3 jenis transformasi itu. Dan sebelum ini awak belajar pembesaran. Transformasi pembesaran di mana dia membesarlah bergantung kepada pusat pembesaran dan juga faktor skala. Okay, yang ini faktor dia faktor skala 3. Dia lagi besar ke lagi kecil? Dia lagi besar ke lagi kecil? Jahiz nak cakap tu. Ustaz dah share screen tu. Ustaz dah share screen tu. Nampak? Tak ada. Tak ada. Saya nampak ni. Yang lain nampak tak apa yang saya share screen? Nampak. Okay, tunggu Syarizal masuk balik. Syarizal macam mana? Nampak apa-apa kan? Tak nampak apa-apa? Awak pin yang saya punya screen. Yang share screen ya? Sekejap saya stop dulu, saya share sekali lagi. Okey. Okey. Rasa macam okey dah. Okey, pembesaran. Apa? Syarif? Ada okey. Okey. Siapa baru masuk ni? Alif. Alif Ashraf. Siapa Alif Ashraf? Oh, Ifah. Tak ya. Nak join kelas saya ke? Suruh lah masuk. Okey, pembesaran faktor skala 3 maksudnya dia lebih besar. Okey, dia besar 3 kali ganda lah. Dia membesar 3 kali ganda. Okey, itu 4 jenis transformasi yang perlu awak tahu. 4 jenis transformasi yang perlu awak tahu. Okey, kita tengok gabungan transformasi buku teks muka surat 150. Gabungan transformasi suatu objek boleh dilakukan lebih daripada satu transformasi dan akan menghasilkan imej berdasarkan transformasi yang terlibat. Okey, secara umumnya gabungan transformasi A dan transformasi B itu kita boleh tulis sebagai transformasi AB ataupun BA. Ikut ketik transformasi yang dikehendaki. Okey, katakan gabungan transformasi AB. Nampak
Transformasi A, lepas tu transformasi B. Bermaksud transformasi B diikuti dengan transformasi A. Maksudnya yang B dulu buat, baru buat A. Dia terbalik. Bukan kita buat A dulu baru B. Kita buat B dulu baru A. Barulah kita dapat image daripada objek itu. Maksudnya kita ada satu objek, kita nak buat transformasi AB. Jadi apabila kita nak laksanakan transformasi itu, kita laksanakan transformasi B dulu, barulah kita buat transformasi A. Barulah kita dapat image bagi transformasi AB bagi suatu objek itu. Alright. Ini langkah dia nak menentukan image bagi gabungan transformasi AB. Seperti yang saya bagi tahu, kita ada objek, kita lakukan transformasi B dahulu. Kita lakukan transformasi B dahulu sebab B ni duduk belakang. B ni duduk belakang. Paling senang dia B duduk belakang, kita buat B dahulu. Baru kita dapat image pertama untuk transformasi B. Kita tak selesai lagi sebab kita ada dua transformasi. Selepas kita dapat image yang pertama ini, kita lakukan pula transformasi A. Barulah kita dapat image bagi transformasi AB itu. Maksudnya buat B dahulu baru A. Okey, nak tanya. Kalau transformasi BA, yang mana buat dahulu? A dulu lah. Sebab A duduk belakang. Okey, itu untuk menentukan image. Itu untuk menentukan image. Diberi objek. Okey, jadi apabila awak jawab betul, bagi tepuk tangan sikit. Okey, kita tengok contoh 15. Contoh 15, rajah di sebelah menunjukkan beberapa segitiga dilukis pada satah kertas. Diberi bahawa transformasi, dia ada 3 jenis transformasi di sini, P, Q, R. Okey, transformasi P adalah translasi 3-1. Q putaran 90 darjah, ini simbol darjah saya lupa. Lawan arah jam pada pusat 3-4. R ialah pembesaran pada pusat 8 sifar dengan faktor skala 2. Okey. Jadi tentukan image bagi segitiga A. Okey, yang ini adalah objek. A adalah objek. Dia nak tahu image bagi segitiga A di bawah gabungan transformasi P kuasa 2. P kuasa 2 ni maksudnya transformasi P, transformasi P. Dia 2 kali P. Jadi transformasi P apa? Transformasi P apa? Translasi translasi 3-1. Translasi 3-1. Dia buat translasi itu 2 kali lah. Sebab P kuasa 2 maksudnya PP. PP. Kalau yang ni RQ. Tapi yang A ni P kuasa 2 maksudnya P sekali, P sekali. Maksudnya kita buat P dahulu, kita buat P kemudian. Dia ada 2 translasi di situ. Jadi, kita tengok sini. Gabungan transformasi P kuasa 2 ini bermaksud transformasi P berlaku 2 kali secara berturutan. Maksudnya, dia lakukan translasi 3-1 naik ke atas. Yang ni image yang pertama. Lepas tu dia buat lagi, sekali lagi translasi 3-1 macam itu. Barulah kita dapat image yang sebenar bagi transformasi P kuasa 2 itu. Okey, jadi yang inilah. Yang pertama daripada A ni, dia laksanakan transformasi P. Untuk kali yang pertama, kita dapat A prime ini. A prime ini, yang hijau. Lepas tu, kita buat sekali lagi sebab dia P kuasa 2 lah. Kita buat lagi satu lagi transformasi P. Kita dapat image dia iaitu A double prime ini. A double prime ni mewakili huruf apa itu? Segitiga T Kalau kita tengok pada buku teks muka surat 150 awak tu, dia adalah pada segitiga T. Alright. Okey, itu untuk A. Itu untuk A. Okey, di sini kita tengoklah pergerakan dia tu. Pergerakan dia. Ini yang pertama, translasi yang pertama. Lepas itu dia buat translasi yang kedua. Baru nampaklah.
pergerakan itu. Saya ulang sekali lagi. Okey. Mula P yang pertama 3 kanan atas 1 atas. Lepas tu P yang kedua 3 kanan 1 atas. Itu translasi P kuasa 2 itu. Transformasi P kuasa 2. Alright. Soalan B pula. Gabungan transformasi RQ. Maksudnya kita buat Q dahulu baru R. Jadi kalau Q tadi, ini putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat 34. Itu Q. Dan R adalah pembesaran pada pusat 8 sifar dengan faktor skala 2. Jadi maksudnya dari asal ini, A ni, dia buat Q dahulu. Nampak? A buat Q dahulu, kita dapat A prime. Maksudnya dia buat putaran 90 darjah, kita dapat A prime di sini. Dia berputar 90 darjah, kita dapat A prime di sini. Lepas itu kita buat transformasi R, sebab R ini yang duduk depan, iaitu R ialah pembesaran. Pusat dia 8 sifar, faktor skala 2, maksudnya dia 2 kali ganda. Dia 2 kali ganda. Barulah kita dapat image bagi transformasi RQ. Okey, jadi image-nya ialah segitiga W. Apabila kita buat betul-betul, kita dapat segitiga W. Okey, ni nampak dia berputar 90 darjah. Okey, dapat sini transformasi yang pertama, lepas tu dia buat pembesaran faktor skala 2. Dan kita dapat image-nya ialah segitiga W bagi transformasi RQ. Okey. Itu menentukan image diberi objek. Itu cara kita nak menentukan image diberi objek. Okey. Sekarang untuk standard yang kedua pula, kita nak menentukan objek diberi image. Kita nak menentukan objek diberi image bagi satu gabungan transformasi. Okey. Kalau image diberi objek ini, dia mudah, dia straightforward saja. Tetapi, kalau kita nak menentukan objek diberi image, awak kena hati-hati. Awak kena hati-hati. Di mana untuk menentukan objek apabila image diberi, transformasi perlu dilakukan secara arah bertentangan. Semuanya akan jadi terbalik. Kecuali satu transformasi saja, iaitu transformasi pantulan. Dia tak ada efek apa. Dan juga putaran 180 darjah lah. Itu tak ada efek. Yang lain semuanya akan ada efek, kita kena buat arah bertentangan. Okey. Contohnya, kalau asal dia translasi 2 negatif 4, dia akan jadi negatif 2, 4. Negatif 2, 4. Asal dia bergerak ke kanan. Kalau kita nak cari objek, kita terbalikkan. Dia gerak ke kiri. Kalau asal dia bergerak ke bawah, negatif 4 ini, kita terbalikkan, dia bergerak ke atas. Dia bergerak macam terbalik. Macam awak berjalanlah. Apabila awak jalan ke depan, nak patah balik ke tempat asal, awak kena undur ke belakang. Macam itu. Itu untuk menentukan objek. Dia mesti terbalik. Jadi baca betul-betul soalan yang diberikan. Okey, seterusnya untuk putaran, kalau ikut arah jam, dia akan jadi lawan arah jam. Kalau ikut arah jam, dia jadi lawan arah jam. Okay, asalnya objek nak jadi image, dia berputar macam ini. Macam itu, ikut arah jam. Tetapi daripada image nak pergi kepada objek, dia akan terbalik, lawan arah jam macam itu. Itu putaran. Okey, dan pembesaran faktor skala negatif 2 akan menjadi pembesaran faktor skala K negatif 1/2. Okey, apa yang berubah di sini adalah nilai ini saja. Tanda dia tak berubah. Untuk pembesaran, tanda negatif dia masih lagi tak berubah. Tanda negatif tak berubah. Yang berubah adalah bentuk dia. Bentuk digit ini ataupun dalam bentuk salingan macam ini, 1/2. Kalau asal dia 2, dia akan jadi 1/2. Negatif ini ataupun positif dia tak berubah. Itu untuk pembesaran. Okey, 3 perkara ni awak kena
Ingat. Dan tiada perubahan bagi transformasi pantulan. Itu nota yang perlu awak ambil. Itu buku teks muka surat 150, dia belah atas. Dia belah atas. Alright. Ini langkah menentukan objek bagi transformasi gabungan AB. Okey. Kalau kita buat daripada objek nak jadi image tadi, kita buat sini, kita buat B dulu, betul tak? Kita buat B, pergi sini B, lepas tu sini pergi A. Tetapi kalau image nak pergi objek, dia terbalik. Kita buat A dahulu, lepas tu baru kita buat B. B ikut urutan. Dia mesti terbalik daripada yang asal dia. Kalau objek yang tadi nak pergi kepada image, kita buat B dahulu, lepas itu kita buat A. Dan kalau daripada image nak pergi kepada objek, kita buat A dahulu, baru pergi kepada B. Itu yang perlu awak tahu. Jelas setakat ini? Jelas. Jelas jelas, buat like, angkat tangan sikit. Okay. Okay, bagus. Saya tengok ada Tuan Nur Hashim pun ada selamat datang tuan. Okey, itu jelas Okey, boleh jatuhkan tangan. Terima kasih. Jelas. Okey, next kita pergi pada contoh 16 ni Okey, sama juga situasi dia. Tadi nak cari image. Tadi nak cari image. Sekarang kita nak cari objek. Sekarang kita nak cari objek. Okey, dalam belajar di sebelah, trapezium G double prime. Yang ni G double prime ini adalah image. Dia beri image. Kalau sebelum ini dia beri objek. Kalau untuk contoh 16 ni dia beri image, dia nak suruh cari objek. Ini dia bagilah transformasi apa? Transformasi T adalah pembesaran. Pusat 1, 4, faktor skala negatif 2. Seperti awak belajar sebelum ini. Kalau faktor skala negatif 2 dia akan jadi terbalik macam itu. Okay, V putaran 180 darjah. V kalau 180 darjah dia tak berubah apa-apa pun. Dia masih lagi 180 darjah juga. Dan W pantulan pada garis Y sama dengan 1. Seperti yang saya beritahu sebelum ini, pantulan tak ada efek apa-apa. Tak berubah apa-apa, kita masih lagi follow pantulan biasa. Okey. Jadi tentukan objek bagi trapezium G double prime ini di bawah gabungan transformasi WV. Okey. Tadi saya bagi tahu kalau daripada objek nak pergi kepada image, kita buat dari belakang ke depan. Kita buat V dahulu baru W. Kalau daripada image nak pergi objek, kita start dari depan. Kita buat W dahulu baru V. Kita buat W dulu baru V. Okey, jadi dia beri image untuk maka transformasi W dahulu diikuti transformasi V. Okey. Jadi ni W ini apa? Pantulan pada garis Y sama dengan 1. Jadi kita buat satu paksi pantulan ini Y sama dengan 1. Dia memantulkan, kita dapat sini. Dia memantulkan, kita dapat sini. Lepas itu transformasi V iaitu putaran 180 darjah pada asalan, dia berpusing 180 darjah. Barulah kita dapat objek dia. Barulah kita dapat objek dia. Okey. Jadi trapezium F lah, based on soalan itu, trapezium F adalah objek bagi gabungan transformasi WV itu. Okey, jadi kita tengok sini. Mula-mula kita buat paksi pantulan dan kita dapat kita punya image yang pertama. Dapat image yang pertama. Lepas tu dia pusing 180 darjah di sini. Nampak? Dia akan dapat exactly tempat trapezium F itu. Dia akan dapat exactly tempat trapezium F itu. Itu diberi
image nak menentukan objek, kita kena buat secara terbalik. Okey, ni contoh B. Diberi image mencari objek transformasi V diikuti transformasi T. Sebab dia nak VT tu dia nak VT, jadi kita buat V dahulu baru T. Jadi untuk V ni apa dia punya transformasi adalah putaran. Kalau awak tak nampak, kalau pada handset awak tu awak boleh zoom kalau awak pakai handset lah. Kalau pakai itulah putaran 180 darjah pada asalan. Maksudnya dia buat putaran dahulu, lepas tu dia buat pembesaran. Okey. Asal dia, faktor skala dia negatif 2. Jadi apabila kita nak cari yang terbalik ini, dia akan jadi negatif 1/2. Dia akan jadi negatif 1/2. Jadi di sini, untuk menentukan objek J di bawah transformasi T, lakukan pembesaran dengan faktor skala K sama dengan negatif 1/2. Dia mesti terbalik daripada sini. Salingan daripada faktor skala pembesaran ini. Asalnya 2, dia akan jadi 1/2. Kalau asalnya 1/2, dia jadi 2. Dia mesti terbalik di situ. Okey, jadi objek bagi trapezium G double prime ini ialah trapezium C di sini. Alright, jadi kita tengok. Asal awal dia berpusing 180 darjah. Dia berputar 180 darjah pada asalan. Lepas tu dia lakukan transformasi pembesaran dengan faktor skala negatif 1/2. Kita dapat objek dia di sini, iaitu trapezium C. Alright. Itu contoh 17 sama juga dengan contoh 15 dan contoh 16. Kita tengok Okey. Untuk contoh 17A ni, dia nak tentukan image. Tentukan image, kita buat belakang dahulu baru depan. Dia buat belakang dulu baru depan. Kalau soalan B ni, tentukan titik K. Dia nak tentukan objek lah yang ini. Okey, yang ni saya lajukan sikit sebab 15-16 kita dah explain secara detail. Yang ni kita tengok Okey, image di bawah titik K, gabungan transformasi A, B, maksudnya kita buat B dahulu baru A. Jadi pantulan dahulu baru translasi. Yang ini tak berubah apa-apa sebab kita nak tahu image sahaja. Okey, jadi ini dia pantul dulu baru translasi 5 dan negatif 5/2 ini. Okey, jadi dia punya image dia adalah pada koordinat negatif 18 lah. Alright. Jadi kita tengok. Mula-mula dia buat pantulan pada garis Y sama dengan X. Kita dapat image ini. Okay, lepas itu dia buat translasi negatif 5, 1. Negatif 5, 2. Maaf. Okay, jadi kita dapat image bagi transformasi tadi. Okay, itu A. Gabungan transformasi BC bermaksud C diikuti dengan B. Maksudnya asal dia mana ni? Asal dia sini. Dia buat C dahulu. C apa? Putaran 90 darjah ikut arah jam. Jadi dia berputar lah. 90 darjah situ kita dapat image yang pertama. Lepas itu buat pula transformasi B iaitu pantulan. Jadi kita buat paksi pantulan di sini. So kita kira lah jarak di sini dan juga jarak di sini untuk kita dapat image dia. Jadi kita dapat image pada koordinat 7, 1. Okay, itu nak cari image diberi objek. Itu nak cari image diberi objek. Okay, seterusnya, okay, kita tengok video dahulu. Okay, ni dia pusing image. Okay. So kita buat paksi pantulan untuk transformasi yang kedua iaitu pantulan. Kita dapat di sini. Okay. Okay, yang ini diberi image untuk cari objek. Soalan 17B. Diberi image untuk cari objek. Maka transformasi C diikuti transformasi A. Jadi kita buat C dahulu. Buat A. Tetapi
Tetapi kalau transformasi C ni dia putaran 90 darjah ikut arah jam. Apa akan jadi? Kalau kita nak buat transformasi C ni, dia akan jadi apa? Masih lagi ikut arah jam ke lawan arah jam? Lawan arah jam. Lawan arah jam. Sebab apa? Sebab apa? Dia kena bertentangan kalau Bertentangan. Sebab dia nak cari objek. Sebab dia nak cari objek. Dia mesti arah yang bertentangan. Dia mesti terbalik daripada asal yang kita belajar sebelum ni. Okay, jadi kita kena buat putaran masih lagi 90 darjah tetapi arah dia jadi lawan arah jam. Lepas itu transformasi A ni, translasi negatif 52. Apa akan jadi pada translasi itu? Asal dia ke kiri ni, negatif 5 ni. Kalau kita nak buat transformasi A, dia akan jadi ke kanan. Ke kanan. Dia mesti terbalik. Lepas tu untuk pergerakan Y ni, atas bawah ni, asal dia ke atas sebab dia positif. Kalau kita nak buat terbalik, dia mesti ke bawah. Jadi kita tengok explanation di sini. Lakukan putaran lawan arah jam. Asal dia ikut arah jam, kita kena lakukan lawan arah jam. Untuk translasi pula, kita akan jadikan dia terbalik 5 negatif 2. 5 negatif 2. Asal dia negatif 5, 2. Tapi sebab kita nak terbalikkan arah, kita kena buat arah yang bertentangan. Asal dia ke kiri, kita akan gerak ke kanan. Asalnya ke atas, kita akan gerak ke bawah. Sebab itu dia dapat 5 negatif 2 itu. Okey. Jadi apabila kita dah tahu langkah demi langkah tu, barulah kita laksanakan transformasi itu. Jadi kita buat asal dia Q, kita laksanakan transformasi C. Dan kita dapat image yang pertama, objek yang pertama. Lepas itu, kita laksanakan pula transformasi A, barulah kita dapat objek yang sebenar. Jadi kita dapat objek sebenar pada kedudukan 93. Alright, jadi kita tengok sini. Okay, mula-mula dia putar lawan arah jam. Lepas tu 5 ke kanan. Bergerak 5 ke kanan. Lepas tu 2 ke bawah, kita akan dapat dia punya objek asal dia. Okey, jadi kita dah habis yang di situ. Jadi untuk itu saya nak awak cuba-cuba juga macam video itu. Saya bagi link pada ruangan chat ini. Okey, awak masuk pada link itu, awak tulis nama. Awak tulis nama dan cuba. Awak tulis nama dan cuba. Sebab awak boleh cuba sendiri. Awak boleh cuba sendiri. Tengok di sini kejap. Sini nanti awak masuk. Awak masuk. Okey. Ifah Humairah dah masuk. Saya nampak Ifah Humairah. Awak play around. Awak play around dengan slider itu. Awak play around dengan slider itu. Tengok sini awak. Ini soalan 15A. Awak boleh gerakkan ini. Yang slider hijau ini. Nampak transformasi P yang pertama dia bergerak macam ini. Awak main-main supaya awak jelas. Awak jelas pergerakan transformasi itu. Okey, saya dah nampak ni. Ifah Umairah dah cuba, Nur Syairah dah cuba, Syarizal pun belum, dah masuk tapi belum cuba lagi. Masih loading lagi. Syarizal pun dah start mula buat tu. Syairah pun. Awak main awak main supaya awak lebih jelas macam mana pergerakan transformasi bagi setiap soalan itu. Akmal dah masuk, Hafizi pun dah. Ain Tasnim pun. 13 baru ni, 13. Asalnya 28 26.
Awak main-main dengan slider tu. Nampak jenis transformasi tu. Seperti yang saya tunjuk dalam slide tu. Dia ada 7 lah. 7. Untuk soalan 15 sampailah soalan 17 itu dia ada 7 aktiviti. Okay, Ashmawi pun dah cuba. Akmal belum cuba lagi. Akmal, lain tak clear ke? Ui, Jahis handsome. Nampak? Nama. Iman Mikael pun ada. Okay, saya nampak ni. Ali Afi pun dah cuba buat pembesaran kat situ untuk soalan 15B. Jadi kita tengok situ. Pergerakan-pergerakan yang dilakukan. Kita tengok Syazah lah. Kita tengok Syazah. Nampak? Dia cuba ni, nampak? Dia nampak. Mula-mula dia buat transformasi Q, Syazah ni. Lepas tu dia buat transformasi R, dia dapat image bagi soalan 15B ni. Alright. Okay. Jadi, link itu awak boleh save. Nanti saya send juga dalam group kita. Awak boleh cuba selepas ini. Jadi, saya rasa kita sekarang pun dah pukul 10.17. Jadi, saya nak awak buat latihan. Okay. Awak buat latihan. Latihkan diri. Semua seronok lagi. Tak habis lagi ni. Ramai lagi tak settle ni. Saya tunggu lagi. Lagi 12 minit, 10.30. Explore sampai habis. Sampai 10.30 nanti. Sambil awak explore tu awak ada soalan. Kalau malu nak bertanya awak boleh type pada ruangan message lah. Macam biasa. Mirul ada soalan. Shmawi ada soalan. Setakat ni tak ada Okay, Gus. Alif Safwan tak masuk hari ni. Mungkin dia ada tu kot rawatan kan. Alright. Ya? Jais tak clear lah Jais. Hello. Hello. Pembesaran yang soalan 15 yang B tu. Pembesaran pada pusat 80 dengan faktor skala 2 tu macam mana? Okey. Kita tengok sini. Ni dah jadi macam ni. Okey, kita tengok sini Pembesaran faktor skala 2. Jadi daripada pusat pembesaran itu, dia akan, kita tengok yang awak dah buat ini. Okey, sini daripada pusat pembesaran, ini image yang pertama selepas dilakukan putaran itu, kita dapat ini. Jadi daripada pusat ini, dia faktor skala 2 maksudnya dia akan jadi 2 kali ganda. Dia akan jadi 2 kali ganda. Sama ada jarak dia. Ini kalau kita kira ini asal dia 3 daripada pusat pembesaran di sini. Daripada 8 sifar ini kepada yang asal dia 3 unit. Kalau faktor skala 2 dia akan jadi 2 kali ganda. Dia akan jadi 6 unit. Nampak di sini? Apabila kita besarkan ini kepada faktor skala 2. Di sini. Jarak daripada 8 sifar kepada bucu sini dah jadi 6 unit. Dia jadi 2 kali ganda. Lepas itu kita tengok di sini. Sisi sini.
Asal dia 3 unit saja, 3 unit bukan unit yang sebenar lah sebab dia melangkaui 3 petak itu. Dia ada 3 unit. Kalau kita tengok di sini, dia dah jadi 6 unit. Dia mesti jadi 2 kali ganda sebab dia faktor skala 2. Kalau faktor skala 3, dia akan jadi 3 kali ganda. Jelas? Jelas. Kalau tengok yang ini pun sama. Kalau yang ini jadi 4 unit, image dia akan jadi 8 unit. Image dia akan jadi 8 unit. Alright. Ada lagi soalan? Ustaz boleh tak tolong terangkan 17A2 tu? 17A2. Ah. 17A2 kita tengok. Soalan dia saya tengok buku teks lah. Awak pun refer buku teks awak. 17A2 dia cakap tentukan image bagi titik P di bawah gabungan transformasi BC. Di bawah gabungan transformasi BC. Okey, maksudnya yang mana kita kena buat dahulu? B ke C? C. C dahulu sebab dia nak tentukan image. Kita kena buat dari belakang dahulu. Okey, transformasi C di sini ialah putaran 90 darjah. Maksudnya dia berpusing lah 90 darjah. Okey, saya guna yang ini Jadi dia berpusing. Asal dia kat sini P pada pusat putaran, dia cakap putaran pada pusat 58, koordinat 58, maksudnya dia berpusing 90 darjah. 90 darjah ni kita kena tu lah. 90 darjah sama ada awak nak guna protector ke ataupun guna teknik-teknik yang awak dah belajar semasa tingkatan 2 sebelum ini. Jadi kita berputar 90 darjah. Ini nampak darjah dia itu berputar sehingga 90 darjah. Kita dapat image yang pertama, P. Jadi sudut di sini, sudut ini 90 darjah. Itu maksudnya dia berputar 90 darjah. Kalau sini dari P ke P prime ini ikut arah jam lah. Kalau jam dia pusing macam ini. Okey. Kalau lawan dia pusing reverse macam ini. Tapi untuk case ini ikut arah jam di sini. Itu transformasi yang pertama, transformasi C. Lepas itu kita laksanakan transformasi B. Okey, transformasi B pantulan pada garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X itu apabila Y, nilai Y dia sama dengan nilai X. Maksudnya kalau nilai Y dia 2, X dia pun 2 kat sini. Kalau Y dia 4, X dia pun 4 kat sini. Jadi apabila kita sambungkan titik itu, kita dapat garis. Kita dapat garis Y sama dengan X ini. Ini garis Y sama dengan X. Okey. Apabila kita dah buat paksi pantulan Y sama dengan X, barulah kita kira berapa unit ini. Ini 3 unit. 3 unit. Maksudnya apabila kita pantulkan pada garis ini, dia 3 unit. Ke sini pun akan jadi 3 unit kat sini. Saya habiskan di sini. Kat sini. Nampak ni? Jarak dia mesti 3 unit sini, 3 unit kat sini. Barulah kita dapat image yang dikehendaki. Okey, Ashmawi. Okey, faham. Alright. Ada lagi soalan? Perempuan? Ifah. Ifah, okey. Okey, Ustaz. Okey, Ifah dah settle lah. 7 out of 7. 7 out of 7. Yang lain pun ramai dah. Jahir Sansom belum lagi. 5 out of 7 baru. Syazah pun sudah. Nasrullah ni. 1 baru ni. Mana Nasrullah ni? Yaya mungkin line tak apa clear kot ni. Banyak kali masuk ni. Ahmad. Ahmad mana ni? Ahmad Izzuddin ke? Okey. Jadi kalau tak ada apa-apa, apa yang awak dah belajar hari ni?
Yang pertama, awak belajar nak menentukan apa? Image bagi objek. Image nak diberi objek. Di bawah satu apa? Transformasi. Gabungan transformasi. Ingat gabungan transformasi. Maksudnya dia lebih daripada satu transformasi. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Nak cari apa? Nak cari apa? Yang pertama nak cari image. Diberi objek. Yang kedua? Mencari objek. Nak cari objek. Diberi Image. image. Nak cari objek, diberi image di bawah suatu gabungan transformasi. Alright. Jadi itu yang awak belajar. Kalau ingat, kalau image dia kena buat yang mana dahulu? Yang depan ke belakang? Kalau A, B nak buat yang mana dulu? B. B dahulu baru A. B. Lepas tu penyataan dia perlu berubah ke kita ikut saja? Kalau translasi 5-2 kena ubah tak? Untuk yang pertama itu? Tak. Tak perlu. Okey. Untuk yang kedua, kalau transformasi PQ yang nak buat yang mana dahulu? Cuba type kat chat ni. Kalau nak menentukan objek bagi suatu gabungan transformasi PQ, nak buat P dulu ke buat Q dahulu? Type pada message. Nak buat P dulu ke Q dulu? Okay, Ashmawi jawab P, Jahiz jawab P. Mana lagi ni? Mana lagi anak murid saya ni? Bagus. Aku tengok. Laju. Okey, sebab laju sikit, kita bagi tepuk tangan sikit. Okay. Very good. Very good. Okey, kita buat P dahulu. Kita buat P dahulu. Sebab dia terbalik, kita kena buat yang depan dahulu, baru buat belakang. Okey. Jadi saya rasa awak dah dapatlah sedikit sebanyak apa yang dipelajari pada hari ini. Jadi rakaman ini direkod, kelas ini direkod dan juga nanti apabila dah siap rakaman, saya akan bagilah rakaman untuk awak buat rujukan. Seterusnya, kerja awak ialah pada latihkan diri 5.3A ni. 5.3A. Soalan 1, 2 dan 3 pada handout yang telah saya berikan sebelum balik cuti sebelum itu. Jadi tak perlulah salin-salin ke apa ke. Just fill in saja penyelesaian yang awak dah belajar. Jika ada masalah, awak boleh WhatsApp ataupun Telegram saya lah. Okey. Jadi next week kita akan jumpa lagi. Kita akan sambung pada standard pembelajaran seterusnya. Saya akan update dari semasa ke semasa. Jadi awak ada dalam 30 minit lah 30 minit lagi kelas kita. Jadi 30 minit itu awak buat yang ini dan saya akan buat satu assignment dalam Google Classroom untuk awak submit untuk saya tanda nantilah. Okey. Jadi jika ada last question. Tak ada? Yes, no, maybe? Ada. Tak ada Okey, Ikmal cakap tak ada. Okey, siapa cakap tak ada angkat tangan. Syasha senyap lah hari ni. Syasha ada Syasha? Ada. Ada Syasha sehat Alhamdulillah. Zulaika sehat? Zulaika. Yang lain pun semua sehat Saya harap semua sehat lah. Okey, jadi kalau tak ada apa-apa, saya ucapkan jaga diri, jaga kesihatan, buat kerja, masuk kelas PDPR, jangan leka. Okay, sebab awak SPM ini tingkatan 5. Jadi walaupun kita dalam keadaan macam ini, kita cuba terus berinteraksi seperti Puan Pengetua bagi tahu juga. Okey. Jadi jika tak ada, awak boleh sambung buat kerja awak. Sebelum itu kita baca doa lah. Doa tamat lah.
Untuk doa tamat ini saya nak Ikmal Hafizi. Cerah Ikmal. Ikmal. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin. Okey, terima kasih semua. Jika ada masalah jangan lupa WhatsApp saya macam biasa ataupun Telegram lah untuk perempuan. Perempuan grup Telegram, lelaki grup WhatsApp. Okey. Terima kasih. Bye bye. Jadi Okay, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam.